Jika kita buat perabot menggunakan kayu, satu kaedah sambungan adalah menggunakan skru. Tapi kan, skru apa kita nak guna? Kalau contoh kat sini, saya gunakan skru chipboard. Dan saya bahagikan kepada 3 saiz. Pendek, sederhana dan panjang. Contoh jika saya ada sekeping melamin kat sini, kalau saya nak skru satu benda pada sekeping papan melamin ni, saya kena gunakan yang pendek ni, supaya saya dapat skru tanpa tembus papan ni. Andai katalah saya nak skru tombol pintu saya ni pada sekeping papan, iaitu saya punya pintu kabinet. Contoh, saya ambil skru yang pendek ni, saya pun skru. Contoh saya skru dekat papan ni sampai dia boleh lekat dengan ketat. Tengok, saya boleh skru dengan selamat tanpa tembus di belakang tu. Ini penting. Sekarang saya nak sambung pula dua keping papan. Saya tak boleh guna skru pendek tadi sebab dia tak tembus. Saya perlu guna skru yang panjang dia lebih daripada sekeping papan, tapi tak melebihi dua keping papan. Contoh saya try skru yang ini. Skru. Op. Bagi dalam sikit. Yes, dekat habis. Sekarang tengok sambungan dia. Saya boleh sambung dengan ketat dan kemas tanpa tembus belakang. Ini skru yang sederhana. Sekarang saya bagi satu situasi di mana saya perlu buat sambungan 90 darjah macam ini. Saya tak boleh pakai skru sederhana yang ini, sebab ini adalah kawasan yang paling lemah untuk kita skru. Dan skru ni pendek je, tak dapat nak cengkam banyak sangat kita punya kayu. Jadi kena dapatkan yang panjang sikit skru, supaya nampak tu, lebih banyak kayu yang dapat dipegang oleh skru tu kan. Ni akan buat sambungan yang lebih kemas. Untuk projek kayu guna melamin, biasanya saya gunakan yang pendek ni 15mm, sederhana dalam 25mm, dan untuk skru panjang saya gunakan dalam 38mm macam tu. Kalau guna papan lain, kena adjust. Settle bab jenis skru dan kepanjangan skru. Sekarang saya nak cerita pula tentang cara untuk kita skru. Ada part yang kita boleh terus skru dan ada part kita kena pre-drill dulu. Maksud pre-drill adalah kita buat lubang sebelum kita skru. Contoh saya pakai ni ada satu drill bit, iaitu countersink punya drill bit. Depan ni untuk lubang skru, belakang ni untuk kepala skru masuk. Contoh saiz yang saya gunakan dalam 3.2mm. Saiz drill ni kena sentiasa lebih kecil daripada saiz skru kita. Saiz drill ni ditentukan oleh mata depan ni tau. Kalau saya ukur saya punya skru ni kan dalam 3.7mm. Drill kita tadi dalam 3.2, dia lebih kecil. Tapi saya tak berapa suka saiz tu. Saya prefer ikut saiz batang skru kita ni. Bukan ikut pisau dia yang batang tengah tu dalam 2.4mm macam ni. Jadi kalau ikut saya prefer saiz drill tu dalam 2.8 hingga ke 3mm. 3.2 ni macam terlebih besar sikit lah, tapi boleh je. Sebab saya punya 3mm ni dah patah. Jadi gunalah apa yang ada sekarang ni. Attach kita punya drill bit dekat drill driver. Macam ni. Ketatkan. Kena pastikan dia betul-betul kemas supaya dia tak tergelincir nanti. Dan kita boleh adjust dia punya kepanjangan guna Allen key yang ini. Panjang mata dia ni akan menentukan kedalaman masa kita skru. Kena ingat kita ni ada countersink. Jadi agak-agak lah. Kalau termasuk dengan countersink tu berapa dalam nanti kita akan gali. First, pre-drill ni bagus. Tak kisah apa, saya rasa saya tak tahulah apa situasi yang kita tak patut guna pre-drill. So far, segala situasi yang saya lalui, tak kisah apa situasi pun, pre-drill ni akan memberi laluan dan juga memberi ruang untuk kita skru. Ada setempat yang kita tak perlukan pre-drill, tapi pre-drill lebih baik. Kita tengok contoh Kita try skru dekat tengah papan melamin chipboard ni, tengok apa jadi. So ini tak ada masalah. Kita try kayu ni pula daripada ni block board punya papan. Tengok skru kat tengah. Juga, tak ada masalah. Cantik je skru masuk dalam. Dan ini kita ada plywood. Kita tengok. Plywood ni kita tak ada masalah juga. Tiga-tiga ni kita masuk kat tengah, tak ada masalah. Sekarang kita try kalau kita skru dekat pinggir, dekat tepi papan kita. Contoh ini start dengan kita punya melamin chipboard. Pecah. Nampak tak? Sebab chipboard ni penuh dengan serbuk dalam tu. Serpihan dan serbuk kayu yang digam dan dipadatkan. Jadi ada banyak rongga, senang pecah macam ni. Kalau kita pakai ni mana satu? Ni block board ni dia kayu solid yang disusun-susun. Nampak tu? Ini tak ada masalah sebab dia kayu solid yang soft dan dia dilapis-lapis sedikit. Dia tak banyak lapisan tapi dilapis. Jadi susah nak pecah kat tepi tu. Sama macam kita punya plywood. Lagi banyak lapisan plywood ni. Tu yang tak payah pakai pre-drill pun biasanya tak ada masalah sangat untuk plywood ni. Selagi kita skru dekat bahagian atas permukaan tu.
So kita nampak yang problem sekarang adalah kayu melamin guna chipboard ni. Tak boleh skru kat tepi. Kalau kita pakai pre-drill dulu, tengok saya try pre-drill, dah ada lubang yang akan memandu dan memberi luang untuk kita skru kan. Kita akan boleh skru dengan baik. Tengok tu. Okey je kan? Kalau kita compare dengan sebelum ni yang kita tak ada buat pre-drill, dia dah pecah. Kalau saya kuat lagi lah, contoh lagi demo kuat sikit lagi sampai dah loose ni, tengok dia susah sikit nak pecah kan. Sekarang kita try pula untuk skru di bahagian sisi papan kita ni. Ini melamin, nampak tu ada sebut-sebut yang nampaklah ada ruang rongga-rongga sikit kat situ kan. Itu melamin. Satu lagi kat sini adalah kita punya block board. Nampak dia kayu yang solid. Okey, kayu solid yang dia pecah-pecah dia sambungkan balik. Okey, ini satu lagi adalah plywood. Nampak tu ada banyak lapisan plywood. Lapisan-lapisan plywood ni pula akan disusun secara bertentangan. Ini satu belah sini, next layer belah atas sana. Dia pusing-pusing macam tu. Tu yang buatkan dia punya kayu ni stabil. Itu plywood. Okay, contoh kita try buat sambungan sisi lah. Ini saya ambil melamin saya ni, skru yang panjang sikit. Jangan pakai skru yang sederhana, yang panjang. Saya direct buat sambungan tanpa perlukan pre-drill. Okey sahaja sambungan saya. Tak ada masalah, tak ada pecah ke apa. Walaupun tadi kita tengok plywood kita akan senang pecah kalau tak ada pre-drill. Kalau dekat sini okey pula kan. Kita try satu skru, ambil. Direct saya skru. Disebabkan banyak rongga dekat melamin chipboard kita, kayu tu boleh kompres kat tepi. Kalau kita dah extra kuat sangat, barulah dia pecah. Sebab tu kalau kita nak skru melamin dekat bahagian sisi ni, kita tak perlukan pre-drill. Nak pre-drill boleh, tak perlu pun tak apa. Kalau block board, lagi baik. Sebab dalam tu adalah blok kayu yang soft tapi solid. Jadi dia boleh ada ruang untuk kompres lagi. Dalam masa sama, dia susah nak pecah sebab ada layer yang pegang kat atas tu. Sekarang tengok plywood pula. Plywood ni kalau kita skru kat sisi, tengok apa jadi skru. Nampak pecah kan? Sebab itu bahagian lapisan yang digam. Jadi tak kuat sangat bonding kat situ. Jadi senanglah dia pecah. Jadi untuk plywood, kalau kita nak buat sambungan sisi 90 darjah macam ni kan. Contoh saya clamp ni kejap. Saya kena pakai pre-drill. Kena pakai drill untuk buat pre-drill dulu. Buat lubang untuk kita skru. Contoh saya pakai panjang macam ni. Try pre-drill. Okay, buat lubang dulu. Ada countersink sikit masuk dalam. Dan saya skru. Okay, barulah cantik sambungan macam ni untuk plywood. Kena pre-drill. Last tip, bila nak skru ni, jangan skru confident sampai dalam sangat skru ni. Dia, lagi-lagi kalau kita tak buat pre-drill kita tu tak ada countersink, di mana saya nak tengokkan countersink macam mana Contoh saya ambil ni. Kalau saya try satu skru macam ni kan, terus skrukan dia. Okay, saya paksa macam ni, dia mungkin akan ke dalam sikit tau. Tapi jangan kuat sangat, nanti dia akan loose. Sebab kita tak ada sediakan ruang untuk kayu tu padat. Jadi kalau nak cantik skru tu masuk dalam, masa kita buat pre-drill ni, biar countersink tu masuk dalam sikit. Nampak? Ada ruang untuk kepala skru tu masuk kan? Barulah bila kita skru, dia cantik ke dalam, kemas macam ni. Alright. So itulah dia basic untuk kita skru masa kita DIY buat perabot sendiri. Kita kena tahu jenis skru, kita kena tahu dia punya kepanjangan skru, kita kena tahu macam mana nak skru. Kat mana part yang kita perlukan, mesti perlukan pre-drill, dan ada part yang tak pre-drill pun tak apa. Tapi kalau ada pre-drill, lebih baik sebabnya dia akan memandu kita punya skru tu. Okay, so itu je lah. Kalau nak join support konten-konten education dekat Berani Buat ni, boleh join patreon.com/beranibuat. Sebulan dalam RM22 macam tu. Kalau ada yang terlepas tengok video saya yang sebelum ni, di mana saya buat kabinet ataupun almari gedabak besar dengan kos yang rendah dan pemasangan yang mudah, boleh tengok dalam video saya sebelum ni.